Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selama berpuluh-puluh tahun, Lim Kit Siang telah berkata Malaysia is a failed state. Malaysia adalah negara gagal. Dan ini disebabkan kerajaan Malaysia adalah kerajaan gagal. Malaysian government is a failed government. Dan Lim Kit Siang berkata, sekira ini berterusan, satu hari nanti Malaysia akan jadi third world country, negara dunia ketiga. Sekarang ni, Lim Kit Siang kata, kita bawa masuk Indonesian made, pekerja dari Indonesia. Satu hari, rakyat Malaysia terpaksa pergi ke Indonesia mencari kerja. Bukan lagi orang Indonesia datang ke Malaysia, orang Malaysia akan pergi Indonesia sebab keadaan di Malaysia teruk sangat-sangat. Indonesia akan jadi lagi baik dari Malaysia secara perbandingan lah, in comparison. Begitu teruknya kerajaan Malaysia, begitu teruknya parti pemerintah iaitu UMNO Barisan Nasional, sampai satu hari negara Malaysia akan bankrupt, rakyat Malaysia akan terpaksa kerja sebagai Malaysian made di Indonesia. Kemudian, yang pembangkang yang dikatakan lebih baik dari kerajaan telah menjadi kerajaan. Dan hari ini, kita lihat apa yang Lim Kit Siang cakap tu, semenjak tahun 80-an, 90-an, tahun zaman reformasi dulu, apa yang Lim Kit Siang cakap tu telah menjadi kenyataan. Bahawasanya Malaysia ialah negara gagal dan kerajaan Malaysia ialah kerajaan gagal. Tapi sekarang ni bukan lagi UMNO Barisan Nasional, tapi Pakatan Harapan Barisan Nasional yang menjadi kerajaan. So ramalan Lim Kit Siang, forecast Lim Kit Siang yang Malaysia akan satu hari akan lingkup, nampaknya betul. Apa Lim Kit Siang cakap tu benar. So hari ni kita bolehlah kata prediction, ramalan atau prediction Lim Kit Siang bahawasanya Malaysia akan jadi negara gagal oleh kerana kerajaan gagal sudah dibukti benar. Tapi yang duka cita, dulu semasa Pakatan Harapan, masa dipanggil Barisan Alternatif, berjaya. Sangat-sangat berjaya. Tapi hari ini, pembangkang, bukan lagi Pakatan Harapan, tapi Perikatan Nasional juga gagal. Jadi masalah dulu, kerajaan gagal, tapi pembangkang hebat. So, pembangkang boleh main peranan pressure group atau boleh main peranan check and balance terhadap kerajaan. Jadi, kerajaan ni terpaksa cekap oleh kerana pembangkang lebih cekap. Sekira kerajaan ni lembab, maka pembangkang akan gasak cukup-cukup kerajaan. So, kerajaan terpaksa berkhidmat dengan cemerlang, berkhidmat dengan memuaskan, sebab ada satu pembangkang yang hebat yang duduk ikut belakang dan hentam kerajaan sampai kerajaan tak tahan. Dalam zaman reformasi hingga ke zaman 2008, iaitu 98 hingga 2008, iaitu 10 tahun, kerajaan terpaksa tangkap ramai dari pemimpin pembangkang, dari aktivis political aktivis dan juga dari NGO ramai telah ditangkap dan dipenjarakan. Baik dari NGO ke political activist, social activist dan juga pemimpin-pemimpin pembangkang. Sebab kerajaan tak tahan dah dikritik dan diserang oleh mereka yang bukan saja bergiat sebagai
anti kerajaan tapi bergiat sebagai watchdog. Pressure group untuk menekan kerajaan. Jadi kerajaan ni tak boleh tidur. Akhirnya tangkap begitu ramai supaya boleh senyapkan mereka. Itulah dululah. 98 till 2008. Dan sekarang ni kita sudah tengok pembangkang yang lantang, pembangkang yang menjadi watchdog kepada kerajaan, pembangkang yang telah give the government a hard time. Hari ini sudah jadi kerajaan. Tapi apabila mereka menjadi kerajaan, nampaknya apa yang mereka cakap mereka tak mampu buat. They cannot do what they said. They cannot deliver janji-janji mereka. Itu hari ini yang boleh dikatakan terbukti. Tapi saya tak kisah pasal pembangkang. Kerajaan. Pembangkang yang telah jadi kerajaan. Saya khawatir tentang pembangkang sekarang. Pada bulan November tahun 99, 99 November, kita telah tubuhkan satu gabungan pembangkang yang dipanggil Barisan Alternatif. Sebelum tu tak ada gabungan pembangkang. Tidak official lah. Kalau ada pun pakatan di antara Tengku Razali punya ni semangat 46 dengan PAS is only sort of informal punya electoral pact. Tapi bukan satu gabungan. First time dalam sejarah bulan November tahun 99 satu gabungan 4 parti yang dipanggil Barisan Alternatif telah ditubuhkan. Dan di dalam pilihan raya tersebut boleh tahanlah first election. Dan PKR baru berapa bulan ditubuhkan bulan April. Bulan April ditubuhkan PKR, bulan November tahun yang sama pilihan raya. Dan beberapa, dalam 2 minggu saja sebelum pilihan raya, satu gabungan yang dipanggil Barisan Alternatif ditubuhkan. So untuk satu boleh dikatakan parti dan juga gabungan yang baru lahir, newborn, okey dah prestasi bulan November tahun 99. Dan nampaknya masa depan Barisan Alternatif ni cemerlang. Pilihan raya pertama tak berapa bulan. Kalau kita bagi lagi 3-4 pilihan raya, UMNO Barisan Nasional tumbang. Confirm boleh tumbang. So lepas pilihan raya tahun November 99 tersebut, Barisan Alternatif walaupun tak menang pilihan raya, kecuali menang 2 negeri lah. Kelantan dan Terengganu in fact menang 2 negeri tapi tak menang kerajaan pusat, federal government. Mereka tubuhkan boleh dikatakan shadow government. Selepas pilihan raya tu Barisan Alternatif menubuhkan shadow government dengan shadow cabinet bayangan, dan juga dengan Prime Minister in waiting ataupun shadow Prime Minister semasa tu, kemudian dipanggil Prime Minister in waiting lah. Oleh kerana Prime Minister tu tunggu lama sangat, tunggu sampai 20 tahun lebih, akhirnya dipanggil Prime Minister in waiting sebab kerja dia ni menunggu, waiting aja nak jadi Prime Minister. Tapi dia punya istilah sepatutnya is shadow Prime Minister lah, ataupun yang dipanggil itu Prime Minister in waiting. So what happened was shadow government ni menubuhkan beberapa kementerian, shadow ministry, dan setiap ministry ada shadow minister, dan satu shadow cabinet telah dibentuk. Maknanya it's a kerajaan bayangan, dan kerajaan bayangan ni beroperasi atau bergiat seperti kerajaan betul. Cuma kerajaan bayangan ni, shadow government ni, tidak ada kuasa di Putrajaya, tidak ada kuasa di dalam kementerian, tetapi bergiat sebagai shadow government, iaitu satu government yang tidak berkuasa tapi government yang bergiat, masih bergiat, as if it's a real government. Saya terlibat di dalam boleh katakan kerajaan tersebut lah, the shadow government tersebut. So misalnya satu contoh, tiap-tiap dasar kerajaan dikaji.
Tiap-tiap kerajaan dasar. Dan saya pun terlibat dalam mengkaji beberapa dasar. Dan saya terlibat juga di dalam draft satu boleh dikatakan kertas soalan untuk ahli-ahli parlimen. Jadi ahli parlimen Barisan Alternatif tu mereka akan menghadiri sidang parlimen dan mereka akan menyoal menteri-menteri dari berbagai kementerian. So kalau misalnya kalau Menteri Kewangan, Shadow Minister dari Shadow Finance Minister akan menyoal Finance Minister ke hal-hal tertentu. Kalau Shadow Health Minister akan menyoal Health Minister di dalam parlimen. Shadow Education Minister akan bangkitkan isu-isu pendidikan dan akan menyoal Menteri Pendidikan di dalam parlimen dan seterusnya. Is a parallel punya itu. We have two government, we have one official government, we have one unofficial government, and this government, unofficial government ni, kerajaan tak resmi ni akan monitor prestasi kerajaan, akan menyoal dan akan mencadang satu dasar yang lebih baik, a better policy. Supaya kerajaan ni kena mempertimbangkan proposal cadangan dari pembangkang bahawasanya ini lebih baik dari apa yang kerajaan bercadang buat. Ambil satu contoh misalnya bajet tiap-tiap tahun. Kementerian Kewangan Bayangan, Shadow Finance Ministry, iaitu Barisan Alternatif, akan menyediakan bajet. They prepare the budget. Berbulan-bulan tu duduk prepare bajet. Dan sebelum kerajaan membentang bajet di parlimen, terlebih dahulu, Barisan Alternatif akan membentang alternatif bajet juga di parlimen. Dan semua orang dijemput hadir, press dan sebagainya. So, Shadow Finance Minister akan membentang bajet, alternatif bajet, dan benda ni akan diedarkan, publish in the newspaper. So, bajet Barisan Alternatif tadi, alternatif bajet, bagus, sangat bagus sampai kerajaan pindah bajet dia. Bajet dia dah sedia dah. Cuma tunggu nak bentang saja. Mereka tarik balik bajet, pindah bajet dan ciplak beberapa poin dari alternatif bajet. Iaitu mereka petik poin-poin alternatif bajet dari Barisan Alternatif dan masukkan ke dalam bajet kerajaan. Pindah bajet asal. Because it's very good proposal. Government pun tak boleh nak tolak. Government pun terpaksa ambil cadangan ataupun poin-poin alternatif bajet dan masuk dalam bajet dia. Kalau tidak, kalau kerajaan membentang bajet mereka dan orang ramai, public compare government budget dengan alternatif bajet, malu kerajaan. Mereka akan kritik bahawasanya bajet pembangkang, alternatif bajet lebih baik dari bajet kerajaan. So, begitu efektifnya kerajaan bayangan, juga kabinet bayangan, dan minister-minister in waiting, ataupun shadow minister dari pembangkang. It was very effective. So, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah dinasihat untuk letak jawatan, retire. Kalau Mahathir tidak bersara, Mahathir terus jadi Perdana Menteri untuk pilihan raya sekali lagi, iaitu pilihan raya 2004. Kemungkinan besar UMNO Barisan Nasional akan tumbang. Oleh kerana Barisan Alternatif ataupun pembangkang telah menunjuk kepada rakyat, bukan saja rakyat Melayu, rakyat bukan Melayu, yang mereka lebih pandai dari kerajaan. Mereka lebih hebat dari kerajaan. Sekira Barisan Alternatif dan bukan Barisan Nasional yang menjadi kerajaan, maka Malaysia akan maju. Malaysia akan maju. Dan masalah perkauman, masalah pendidikan,
Dan bagai-bagai masalah lagi di bawah Kerajaan Barisan Nasional akan diatasi oleh kerajaan baru, sekira kerajaan baru tu Barisan Alternatif. Excuse me. Sorry ya, saya punya flu ni tak habis lagi. So anyway, akhirnya 1 November 2003, Mahathir serah kuasa ke Abdullah Badawi. 1 November 2003. Selepas Mahathir serah kuasa ke Abdullah Badawi, November 2003 tersebut, March 2004, pilihan raya diadakan. Dan oleh kerana Mahathir sudah undur, Mahathir sudah serah kuasa kepada dia punya successor, Abdullah Badawi, pada pilihan raya March 2004 tu, Barisan Nasional menang pilihan raya tu the best in history. Yang terbaik di dalam sejarah. Mereka menang sampai 91% dari kerusi parlimen. Tak pernah berlaku dalam sejarah dan tidak akan pernah berlaku lagi selama ini. Itu kerana Mahathir terima nasihat daripada Bukit Aman, letak jawatan serah kuasa, sebab Barisan Alternatif telah membuktikan sebagai shadow government dengan shadow cabinet. Barisan Alternatif telah membuktikan yang dia ni, mereka ni hebat. Jadi tak selamat sekira Mahathir tidak letak jawatan. Itu peristiwa zaman 99 hingga 2004. Hari ini, Perikatan Nasional ataupun pembangkang bukan lagi dilihat sebagai kerajaan bayangan. Pemimpin mereka bukan lagi kabinet bayangan. Mereka hanya menjerit, menyalak, tetapi tidak nampak apa-apa perkara positif yang keluar dari Perikatan Nasional yang boleh menjejaskan kerajaan Madani Anwar Ibrahim. Sekira perkara ini berterusan, pilihan raya akan datang, Anwar dan Pakatan Harapan akan masih menang dan akan memerintah lagi satu penggal. Assalamualaikum. Salam sejahtera.